أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada halaman 349, halaman akhir daripada surah Al-Mu'minun, surah 23 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar ini? Sihat Ustaz. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur di akhir ini, di akhir surah Al-Mu'minun, sebelum kita masuk kepada surah An-Nur besok insya-Allah Ustaz ya. Surah An-Nur ini adalah surah Madaniyah. Panjang kita ini sudah bersama dengan surah Makkiyah ya, memberi injection ataupun suntikan semangat tauhid, akhlak kepada kita. Surah Madaniyah ini dia punya mood ataupun suasananya sedikit berbeza Ustaz ya, yang kita akan sama-sama dengan tuan-tuan yang berada di rumah terus ceria gembira walau apa cabaran yang ada. Kita tetap akan berdoa bersama Al-Quran, dan mari kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan kita pun sudah belajar semalam doa yang diajarkan, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita tidak mahu syaitan datang mencucuk-cucuk kita, walaupun kita tahu bahawa kita ini adalah insan yang lemah, ataupun bersama Al-Quran kita perlukan bantuan daripada Allah. Jom kita lihat kepada apakah sinopsis halaman 349. Daripada ayat yang ke-105 hingga ayat 111, pertanyaan dan balasan mereka yang mendustakan apabila mereka ini diletakkan di dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Allah bawakan peristiwa ini untuk kita ambil pelajaran bersama, untuk kita membuat perubahan keimanan. Pada ayat 112 hingga ayat 118, di hujung itu Allah menyentak kesedaran betapa singkatnya hidup di dunia ini, hukuman bagi orang yang musyrik dan rahmat bagi orang-orang yang beriman diizinkan ke Al-Firdausil A'la. Mari sama-sama kita baca ayat 105 dahulu sehingga ayat 114 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kekanda saya Fadil Ustaz Tuan Fazrul Ismail. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, sama kita dapat meneruskan lagi muka surat yang terakhir pada surah Al-Mu'minun. Semalam kita telah ditinggalkan pencerahan tadabbur oleh Ustaz Fazrul bagaimana golongan-golongan yang berjaya sudah pastilah berat timbangan mizannya, dan orang-orang yang rugi di antara salah satu bentuk siksaan talfahu juhahumun nar wa hum fiha kalihun, wajah mereka dibakar dengan api neraka, kekallah mereka dalam keadaan yang hodoh, dalam keadaan yang cacat mukanya. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan wajah-wajah kita semua daripada api neraka. Kenapa disebut wajah? Itu kita minta Ustaz terang insya-Allah. Baik, kita baca sambungan, mudah-mudahan ayat ini menyentap diri kita semua, hati-hati kita semua insya-Allah. Ayat yang ke-105 hingga ayat 114 kita bacakan maqam tarannum ataupun qurdi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 105 hingga 114 di halaman terakhir daripada halaman 349 berbincang tentang surah Al-Mu'minun. Ini adalah muka surat yang kita boleh mengambil apakah kesimpulan, apakah yang sedang dibawakan oleh Allah daripada awal tentang orang yang beriman itu berjaya. Allah kata bagi orang-orang yang tidak beriman, maka mereka itu, Ustaz cakap tadi Ustaznya, sampai ke dalam neraka itu muka mereka itu akan kalihun, ya, jadi hodoh, cacat, ya. Mengapa muka ini penting sebenarnya? Kalau kita lihat pada ayat 105, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu tetapi kamu selalu mendustakannya. Ayat Allah yang pertama Ustaz, ya, daripada kita tak ada apa, tidak diingati dalam surah Ad-Dahr, ya, surah Al-Insan, kita diingati, muka kita diingati, orang pandang mulia, ya. Dan Allah dah jadikan kita mulia itu, Allah bekalkan lagi ayati, bukti-bukti ataupun kebesaran-kebesaran Allah. Allah berikan kita akal, Allah beri apa lagi, ayat daripada Allah, kebesaran daripada Allah, Allah berikan alam untuk kita perhatikan, dan Allah beri ayat Al-Quran, ya, yang dibacakan itu adalah puncak kepada rahmat. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, Allah bercakap tentang puncaknya kepada alam Al-Quran, kemudian diciptakan manusia, diciptakan alam dan sebagainya ini. Jadi apabila dibacakan ayat ini, apa lagi yang kurang? Ya, Allah nak cakap alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Ya, apa lagi yang kurang? Kami ni dah bagi kepada kamu ayat-ayat yang kami bacakan tetapi kamu mendustakan. Ini adalah pertanyaan kepada mereka yang tidak berjaya, ya, bila muka mereka jadi hodoh kembali, ya, hodoh kembali. Kita ni awalnya hina Ustaz, ya, kemudian jadi handsome, kemudian kita kena pilih, kita nak jadi handsome terus sampai ke Firdaus ataupun
lakahun, ya, istilah yang kalihun yang kita bincangkan semalam. Jadi ini kalau kita lihat dalam, kalau di sekolah Ustaz, ya, ada kawan saya dulu yang kena buang sekolah. Kan, kalau kena buang sekolah pada waktu itu, kalau mak dia datang ke ayah dia datang, perasaan yang mak dia bawakan, ya, orang boleh tengok mak dia mungkin akan cakap, apa lagi yang kurang mak bagi pada kamu, kan, apa lagi yang kamu sanggup kamu buat sampai kau memalukan mak, ya. Perkataan inilah yang kalau kita lihat, bila ianya diletakkan kepada ahli neraka ataupun mereka yang tidak beriman sebagai satu tekanan tambahan, dahlah dia kena denda, ya, tetapi lepas itu digelar sebagai pendusta kepada apa yang telah diberikan oleh Allah. Qalu, ya, mereka menjawab. Siapa menjawab? Mereka yang tidak beriman kepada ayat Allah. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, ya, kami ini kalah, kami ini sebenarnya kejahatan kami ni teruk sangat, ya Allah, ya, wa kunna qauman dhalin, kami ni bingung. Jadi dia menggunakan dua perkara kat sini istilahnya. Yang pertama, kami ni jahat sangat, kami tak dapat petunjuk. Dulu Rabbana, pada waktu ini dah berdoa pula Ustaz. Dulu dekat dunia tak nak banyak berdoa, dia tengok orang berdoa dia kata lah doa, ya. Tapi bila sampai di tempat balasan, apakah doa mereka? Akhrijna minha fa in udna wa fa inna zalimun, ya, iaitu kembalikanlah kami ke dunia jika kami masih juga tetap dalam kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Mereka minta, sebagaimana kita dah lihat, tidak ada peluang kedua, ya, peluang hanya pertama sahaja. Tetapi inilah ciri orang yang tak beriman. Orang tak beriman Ustaz, ya, dia tak percaya bahawa ada apa contohnya, kalau naik kereta kena berhati-hati, dia kata tak payah pakai apa tali pinggang keledar, tak payah bawa lah sampai 200 km per jam pun tak apa, kan. Tapi bila katakan dah terlibat dengan aksiden kemalangan, pada waktu itu baru nak kata okey nak buat balik semula, tetapi nasi sudah menjadi bubur lah Ustaz. Kan, kalau tak cedera okey, ya, kalau dah cedera tu. Jadi perkara-perkara ini sebagai inzar, peringatan daripada Allah untuk saya, untuk kita semua tuan-tuan, beringat pada waktu itu. Qala, kata Allah, qala sa'u, ya, fiha, ya, iaitu tinggallah kamu dengan hina. Allah kata ahsau ni Ustaz, dia lebih kurang macam kan ada anjing ke, kan, ada kucing kurap ke, kalau kita tak suka dia kata syuh, kan, itu ahsau. Ya, jadi Allah meletakkan orang-orang yang awalnya manusia tetapi mereka ni degil, ya, tak kisah, makan macam, dia kasar sikit Ustaz ni, dalam surah Al-A'raf itu makan macam lembu. Kan, dia makan dia tak kisah pun. Oh, matahari zuhur semayang dia tak nak, ya, oh kena baca Quran tak nak, dia asyik makan minum tidur. Maka Allah kata pasal kamu perangai begini di dunia, qalah sa'u fiha syuh wala tukallimun, ya, jangan kau bercakap lagi denganku, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah bawakan kepada mereka, pasal mereka dulu suka syuh orang beriman. Allah ingatkan ciri orang beriman. Allah, ayat 109 kita baca. Ayat ini menunjukkan ciri orang beriman yang kita nak ambil, dan inilah ayat yang akan berulang di akhir surah Al-Mu'minun nanti, yang perlu kita jadikan sebagai pasak kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ayat ini doa orang beriman Ustaz. Ya, betul. Baik, kita baca ayat 109. Ayat ni ada unsur-unsur doa. Mudah-mudahan sama-sama kita boleh aminkan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertuah ini yang sentiasa berdoa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
Sesungguhnya ada segolongan daripada hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami beri rahmat yang terbaik. Ketika ada umat manusia yang diazab oleh Allah, ya, dalam peristiwa tadi itu, Allah ketika menyatakan syuh, Allah mengingatkan sesungguhnya, ya, kana fariqum min ibadi, ada sebahagian daripada hamba-hambaku yang sentiasa berdoa. Apa doanya? Yang ini yang kita nak amalkan, tuan-tuan, ya. Rabbana amanna, ya Allah kami beriman, ampunkanlah, ya, ada banyak kesilapan walaupun kami ini beriman tapi ada banyak kesilapan, tolong ampunkan. Warhamna, berilah rahmat, wa anta khairur rahimin, engkaulah yang sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi Allah mengingatkan ciri mengapa seseorang itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada doa ini. Ini doa orang beriman. Tetapi apa yang berlaku di dunia, kalau ada orang yang berdoa di dunia ini, ustaz, ya, mereka perjuangkan iman, perjuangkan nak dapat istighfar, yang dia kata ala istighfar kan, ataupun minta kasih sayang Allah, itu okey je. Mereka buat apa? Ayat 110 fattakhaztumuhum. Okey, ya, mereka buat apa? Mereka menjadikan mereka itu bahan ejekan. Sihriya itu maksudnya kita sarkastik, kita mengejek, kata alah doa dapat apa, kan. Ini kalau ada orang kata bahawa agama adalah candu, maksudnya perkara-perkara itu adalah semuanya adalah ejekan. Apa kesan mengejek, ya, adik-adik yang melihat pada hari ini, apa kesan mengejek? Kalau orang buat baik kita ejek, hatta ansaukum zikri, dia menyebabkan apa? Orang yang suka mengejek, suka mentertawakan orang ini, mengejek, dia menyebabkan seseorang itu akan dilupakan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan ejek. Ya, orang itu kita kata adalah baru tengok Quran time sekali dah nak jadi ustaz contohnya, kan. Ya, jangan diejek. Dia nak buat baik, kita doakan, ya, malah dia ajarkan amanna, kami beriman, bukannya saya beriman. Faghfir lana, kami mohon ampun, bukannya saya seorang minta ampun. Warhamna, rahmatilah saya, keluarga saya, tuan-tuan, ya. Jangan diejek kepada kebaikan, khawatir kita akan lupa kepada Allah. Wa kuntum minhum tadhaqun, kamu jadi orang yang suka menggelakkan mereka. Maka Allah kata apa pada ayat yang ke-111, inni jazaituhumul yaum, ya, hari ini kami membalas mereka atas kesabaran mereka, kena gelak, kena ejek, ya, mereka berdoa terus walaupun banyak cabaran. Maka Allah kata ini adalah faizun, ya. Fauz ini adalah kemenangan, maksudnya kejayaan. Dia ada kaitan dengan muflihun, tapi bezanya, ya, bercakap tentang faizun ini dia adalah sesuatu yang tidak ternilai, ya, kejayaannya. Nanti kita tengok sekali lagi perkataan ini. Tapi bila kita dah berjaya itu adalah, ya, Allah bertanya kepada orang-orang yang sudah berada dalam neraka itu, berapa lama kamu hidup? Berapa lama kamu hidup? Jadi apa jawapannya? Kita tengok jawapan sebentar lagi, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini. Apakah perkataannya? Khasa'a. Tuan-tuan masih ingat lagi apakah perkataan khasa'a sebentar tadi? Mudah ceritanya, kamu dihinakan macam binatang. Pasal kamu dulu syuh kepada orang beriman, kamu syuh kepada solat, kepada Quran, rasa macam mengganggu kehidupan, rasa macam tak selesa, malas, liat untuk membuat kebaikan. Maka akhirnya Allah mengatakan qalah sa'u fiha, ya, itu yang dinyatakan pada ayat 108. Jadi bercakap tadi tentang kejayaan, ayat 111 kita nak baca sekali, ustaz, ya. Ayat 111 ini ayat surah Mukminun berjaya. 111 ini kita nak tengok al-faizun itu, kita baca sekali lagi, silakan. Baik, ayat ke-111, ya. Baik, 111 ada kunci kejayaan di situ, Ustaz Fas, ya. Itulah sabar, kunci kejayaan orang-orang yang sabar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni jazaituhumul yawm, inni jazaituhumul yawma bima sabaru
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan mereka kepada mereka kerana kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Faizun. Ada kawan-kawan kita nama Faiz, ya, ada tim kita Ustaz namanya Faizah. Faizah, ya. Jadi apa maksudnya, apa beza dengan muflih ataupun falaha, ya? Kalau falaha itu berjaya dunia akhirat, tapi faizun ini adalah kejayaan Ustaz, ya. Kalau katakan orang naik gunung, ya, naik gunung, dia nak kena sampai ke satu kawasan, pasal kawasan itu ada air dan juga akhirnya dia kalau dia turun memang jatuh, ya, dan kalau dia naik dia mesti naik sama ada dia berjaya ataupun dia mati. Itu faizun. Faizun ini maksudnya ialah ini adalah tahap kejayaan yang amat besar, dan bila dia dah mencapai kejayaan itu kejayaan yang paling tinggi, pasal kalau dia tidak dapat kejayaan itu gone case. Ya, itu maksudnya adalah dead end. Dia akan habis dan mati dalam kehidupan. Dan inilah yang Allah nyatakan, kerana mereka yang bersabar ini, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang ada di dalam surah ini, ya. Awal surah ini telah dinyatakan tentang jaga solat, dia jaga, elakkan perkara sia-sia dan sebagainya. Maka kesannya ialah mereka antara berjaya atau mati, mereka mendapat kejayaan yang amat diidam-idamkan. Dan inilah perkara yang kita nak lihat sebentar lagi, bagaimana kita nak dapat faizun dalam kehidupan kita. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Adakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, bahawa kamu tidak akan dikembalikan? Maha suci Allah, maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ayat ini menyentap kita semua agar kita fokus, kita memahami tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah yang mencipta kita. Allah nak sesuatu daripada kita, dan Allah tidak berhajat kepada kita, tapi kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk menyembah, beribadat kepada Allah. Terima kasih kepada penonton kerana terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah terus penonton kita stay dalam Facebook walaupun ada gangguan sedikit sebanyak. Ada kata waya longgar ke ustaz? Tak longgar, insya-Allah. Ada yang kata tak banyak pahala hari ni pasal pekerja-pekerja kita, kru kita betul-betul lumus. Ya, betul ya, itu istilahnya sabar ustaz ya. Insya-Allah dapat faizun itu tadi itu faizun, ya. Masya-Allah. Okeylah, kita ambil tajuk sikit hari ini berkenaan dengan huruf-huruf tebal dalam Al-Quran, yang mana kita fokus pada huruf Qaf yang kita baca dalam muka surat 349 hari ini. Itulah pada ayat yang ke-106. Ada contoh Qaf yang banyak kat situ.
qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ada 4 huruf qaf situ. Qalu, maka huruf qaf dibaca dengan tebal. Qalu, tidak boleh baca kalu, ka tak boleh ya. Qa, tapi jangan melampau sangat pula. Qalu, sampai bulat mulut, sampai jadi bagi depan pula. Nak tebalkan qaf tu yang baris atas jadi baris qu, jadi bagi depan pula qaf. Kemudian yang mati kat situ. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Qaf bila mati pun dia tetap tebal juga. Tak boleh kita baca shiqwatuna. Banyak kesalahan berlaku di sini, menukarkan qaf, mengurangkan sifat tebal qaf. Dia akan bunyi kaf. Shiqwatu, shiqa dengan shiqa. Macam mana kita sebut qaf? qa shiqwatuna. Wa kunna qauma. Kataan qauma kena hati-hati. Qaf bila baris atas lepas dia ada waw mati, mudah sangat untuk kita menipiskan dia. Ramai baca wa kunna qauma. Kau kalau kita nipiskan qaf yang baris atas, automatik bunyi seakan-akan kaf. Wa kunna qauma, jangan qauma. Nah, ayat yang kita baca tadi pada ayat 109 itu, kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana, fariqum min ibadi yaqulu, walaupun baris depan dia tetap dibaca dengan tebal. Kalau kita kurangkan tebal qaf bagi depan tu, yaqulu jadi kaf pula. Kalau tebal sangat pun tak boleh gak, dia melampau. Yaqulu innahu kana fariqum, Allah sampai macam tu sekali. Pun dia pertengahan saja. Fariqum min ibadi yaqulun. Tu contoh pada ayat yang kita baca sebentar tadi pada huruf qaf. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk berkongsi tadi tentang bacaan bagaimana ya untuk pastikan kita jangan melampau-lampau ya, tapi kita ikut peraturan. Itulah yang kita kena sabar Ustaz ya. Bersabar dalam hidup kita ini kerana kita ada peraturan. Dia sabar ada 3 kan, sabar untuk melakukan ibadah, meninggalkan dosa, dan juga sabar dalam menghadapi ujian. Ujian hari ini tadi ada garis-garis Ustaz ya. Kita doakan untuk dimudahkan urusan, dan juga ujian sakit, ujian segala-galanya. Moga Allah bantu kita. Allah cakap pada ayat 111 tadi, annahum humul faizun, merekalah yang berada di puncak ya. Biasa orang cakap menuju puncak Ustaz ya, see you at the top tu. Kena ingat bahawa kalau nak cakap puncak itu namanya al-faizun. Bila dah menuju puncak, dia sama ada berjaya ataupun mati. Ya, itu cara fikir orang yang faizun. Jadi dia kena struggle, dia buat yang terbaik kerana tahu bahawa hidup ini, peluang ini hanya sekali. Bila sampai di sana, kepada orang-orang yang tidak beriman ditanyakan kepada mereka tentang berapa lama hidup di dunia yang kamu kena struggle, kamu kena bersungguh-sungguh bersabar itu. Kita nak ulang balik ayat 112 terus sampai 118 sebagai kesimpulan akhir bagaimana orang beriman melihat realiti. Realiti kehidupan. Ada orang kata bahawa kalau banyak emas Ustaz ya, kaya kan, kalau banyak perak kaya kan. Tapi sebenarnya Hamka cakap bahawa emas dan perak tu asalnya daripada tanah aja. Kita yang bagi nilai. Kita bagi nilai. Malah lebih daripada itu ada pasir Ustaz. Pasir kemudian jadi silikon, kemudian dia jadi 0101, dia jadi kripto. Kan, betul orang kata wah kat saya jadi kaya kan. Tapi rupanya semuanya daripada pasir, pasir daripada tanah. Kalau sampai ke kubur nanti, semua itu pasir ke, tanah ke, emas ke, kripto, semuanya tak berharga kecuali kita nak lihat apakah realitinya pada ayat 112 hingga 118. Baik, terus pada penutup surah Al-Mu'minun ni sebelum masuk surah An-Nur, ayat yang ke-115 hingga ke-118 insya-Allah kita baca untuk memahami hakikat realiti kehidupan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو
العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 115 hingga 118 ya. Sebelum itu tadi kita sudah pun membaca daripada ayat 112 hingga 114 maksudnya ya, tentang Allah bertanya berapa lama ya kamu dah duduk kat bumi. Ya ayat 112 kam labithtum fil ardi adada sinin ya, berapa lama ya. Jadi apakah jawapannya? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm ya. Sebenarnya bila dijawab mereka kami tinggal di bumi ini sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Jadi Allah kata kamu tinggal di bumi ini hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Macam mana mengetahui? Kalau baca Quran tahu bahawa sebenarnya masa kita ini dengan masa di sisi Allah ini adalah berbeza ya. Bahawa kita kalau belajar dalam fizik ustaz ya, Einstein membawakan konsep relativity. Masa kita ini sebenarnya berbeza dengan kaedah kita mengira masa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu sebabnya kalau contohnya pemuda Al-Kahfi, dia kata kita ni tidur sekejap je, tapi sebenarnya dah sampai 309 tahun. Nak cerita masa bukanlah apa yang kita tengok sekarang. Kita sekarang ni pakai masa ikut matahari dan bulan, kaedah bumi kira kan, matahari beredar, bulan dan sebagainya. Tapi bila di sisi Allah ada yang sampai 1000 tahun ya, baru satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa poin penting mengapa di hujung ini ditekankan perkara itu? Realiti kehidupan. Kata bila kita tengok begini, bila Allah cakap kepada orang yang degil ya, kepada orang yang mendustakan Allah, kamu ni degil berapa tahun kamu sempat degil? 60 tahun, 70 tahun, tapi azab kamu beribu-ribu berjuta tahun, berbaloi ke? Lebih kurang begitu kan ustaz. Tapi kalau katakan tuan-tuan 1 jam tuan-tuan ambil baca Quran, solat on time pada masanya, berapa lama kamu taat yang baca Quran bersungguh-sungguh? 60 tahun tu setiap masa ke? Kan? Tak ya Allah, 1 jam je satu hari ya, pendek je. 60 tahun itu di sisi Allah, rahmat Allah bagi tuan-tuan berapa? Selama-lamanya. Fiha khalidun ya. Jadi ini cara berfikir orang beriman. Dia tahu kau 70 tahun je Ustaz. Lebih kurang gitu ya. Saya tak boleh ini 70 tahun. Kalau saya tersilap ya Allah tolong ampunkan aku ya Allah. 60 tahun kena beristighfar. Tak dapat segala-galanya, tak kaya setinggi-tingginya 60 tahun, tetapi sampai di akhirat nanti Allah kata faizun. Ya, mendapat kejayaan. Jadi Allah menyatakan perkara ini pasal ayat 115. Allah menyatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kami ini ya, kami nak menjadikan kamu ini, kamu semua ini diciptakan sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, padahal sebenarnya kepada kami, kepada Allah kamu akan kembali. Ini Allah nak beritahu kepada kita tentang realiti kehidupan. Tadi pasal masa, sekarang ini kita ini dicipta ini ada tujuan ke tak ada tujuan? Tujuan pertama ialah untuk kita ini makin dekat dengan siapa? Fata'alallahul malikul haqq. Allah yang maha tinggi, raja yang benar. Itulah ya tujuan kita diciptakan. Ya, menjadi orang beriman, akhirnya dekat dengan yang maha tinggi, jadilah yang tinggi ustaz. Di tempat yang tinggi itu namanya Al-Firdausil A'la. Itu awal surah Al-Mu'minun telah kita jelaskan ya, dijelaskan oleh Al-Quran. Dan la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Allah ini di arash, di yang mulia, yang hebat. Allah ini beristiawa ustaz ya, di arash, melambangkan kepada apa? Mulianya Allah. Dan Allah akan beri kepada orang yang tidak main-main, yang tak main-main, nanti boleh duduk nyenggeng ustaz. Makan boleh petik je, okey, gitu je kan. Sekarang tak boleh petik lah, sekarang ni kena berusaha keras apa sebagainya ya. Tapi sampai sana Allah bagi pasal kamu ini menghargai arahan daripada Tuhan
la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ada perkataan arasy itu, iaitu Allah inilah yang raja segala raja, yang memang tidak penting, tak perlukan kamu pun, tapi kita perlukan Allah untuk menjadi raja di syurga nanti insya-Allah, ya. Jadi itu ayat 116 Allah panggil, ya. Tetapi ada orang yang memilih ayat 117, wa may, barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah padahal tidak ada burhan, tidak ada bukti, fa innama hisabuhu inda rabbih, hitungannya hanya pada Tuhannya. Maksudnya Allah amat detail auditnya. Nah, Allah check betul-betul. Innahu la yuflihul kafirun. Awal qad aflahal mu'minun, akhir Allah beritahu tak berjaya orang yang kufur, yang diberikan ayat-ayat kami tetapi mereka masih lagi tidak mahu berdoa, minta tolong. Ya Allah, Engkau ni Maha Tinggi, ya Allah, aku tolong tinggikanlah aku status di sisimu, ya Allah. Engkau ni adalah la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, ya Allah, Engkau raja segala raja mulia. Aku tak pernah, ya Allah, kan ustaz, ya, nak ada orang yang petik datang terus, ya, tapi rupa-rupanya Allah boleh bagi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ini ada satu doa yang sebenarnya ada kaitan dengan ayat 109 sebentar tadi. Lebih kurang dia punya doanya. Doa ini menarik kerana apa? Kita baca dahulu sekali lagi ayat 118, doa yang perlu kita pegang betul-betul, dan kita tengok sebentar lagi apa isinya. Silakan ustaz. Baik, kita baca ayat terakhir surah Al-Mu'minun sebagai penutup, dan juga ada persamaan daripada ayat yang kita baca di atas tadi, doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa kita, ampunkan dosa kita, merahmati kita semua, kerana Allah lah sebaik-baik yang beri rahmat kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Surahul Azim. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Tuhanku, Rabbighfirli, berilah keampunan dan berilah rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Doa yang ringkas ini adalah doa yang amat penuh dengan pelajaran untuk kita sama-sama, ya, simak balik apa yang telah kita belajar 118 ayat ini dalam surah Al-Mu'minun, ya. Ini adalah seruan waqul, ya, dan bacakanlah dan katakanlah doanya apa? Rabbighfir, ya, warham wa anta khairur rahimin. Komponen yang ada di sini ada dua, minta ampun dan minta rahmat. Salah satu yang kita baca doa begini ustaz ialah antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kan. Rabbighfirli itu dimulakan kerana apa? Kerana kita mohon ampun atas segala kesilapan kita. Kita mohon ampun atas kesilapan kita. Dalam solat pun ada. Itu sebabnya ada satu pantun ustaz, daripada penyair yang diambil oleh Hamka, ya. Dia kata apa? Lahir ke dunia disambut bang. Bang tu azan, ya. Azan, ya, disambut bang. Pulang ke kubur dihantar solat. Antara azan dengan sembahyang, wahai hidup, alangkah singkat. Ya, maksudnya tadi kita dah cerita, Allah tanya berapa lama kita hidup ni, pendek je, kan. Kita kalau boleh nak segala-galanya dalam masa ni, tapi rupanya janganlah ini tempat segala-galanya, ya, bukan ini tempat segala-galanya. Jadi kalau katakan ada perkara kesilapan, kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dekat ayat 118 ini ustaz, tak ada pasal syurga. Tak ada pasal syurga. Tuan-tuan kalau perasan tidak ada cakap pasal syurga, tapi kita minta apa? Warham wa anta khairur rahimin. Sebenarnya kalau kita diampunkan, kita tak dapat syurga ustaz. Kita tak dapat syurga. Kalau nak bergantung kepada amal kita, amal yang kita buat ini, sebenarnya semuanya ini adalah untuk kita mendapat keampunan. Ya, kalau katakan ekstra sikit ustaz, ya, kalau kita baca surah Ali Imran ayat 133, kita pergi sekejap, boleh ke ustaz? Boleh, ya? Ekstra pada hari ini, hadiah kepada kita semua, kita dapat dengar ekstra surah 3, ya, ayat yang ke 133 pada muka surat yang ke berapa tu, ya, 67. 67. Sorry. Kita nak tengok macam mana bercakap tentang maghfirah ini, ya. Silakan ustaz. Baik. Allah.
Ada kaitan Ustaz Ada, kenapa ini disuruh cepat berlari-lari bila buat kebaikan akhirat ni. Tapi kalau kat dunia macam mana Ustaz Baik, kita baca 133. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah nyatakan bersegeralah kepada keampunan. Itu yang kita baca sebentar tadi. Rabbighfir ini kita kena banyak bersegera ya. Yang lambatnya itu slowly relax ialah bab rezeki kita. Rezeki kita kalau tu yang itu kita relax tak apa. Warham wa anta khairur rahimin, rupanya syurga yang Allah tawarkan itu sebenarnya di sini kita tak nyatakan, tidak dinyatakan dalam doa ini, kerana bila kita beramal kita bukannya terus dapat syurga, tetapi kita mendapat rahmat Ustaz. Beramal dapat syurga ke? Sebenarnya kalau berharap kepada amal kita yang awal daripada surah Al-Mu'minun, tuan-tuan derma baca Quran apa sebagainya, tak cukup Ustaz. Tak cukup. Pasal 60 tahun itu tidur pun dah berapa jam dah. Allah. Yang buat dosa tu satu hal lagi, kan? Jadi kalaulah katakan 60 tahun untuk dapat syurga yang seluas langit dan bumi itu tak berapa nak dapat. Tetapi alhamdulillah Allah ajarkan warham wa anta khairur rahimin, ya Allah tolong beri rahmat dengan kasih sayang Allah. Moga-moga kita diizinkan ke syurga Al-Firdausil A'la. Kita berdoa, kita lihat dahulu resolusi pada halaman akhir surah Al-Mu'minun. Yang pertama, selalu berdoa mohon keimanan, keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan mengejek dan mentertawakan orang lain yang berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, sentiasa jelas tujuan hidup, menjadi hamba yang beriman kepada Allah, yang sentiasa silap minta ampun dan beramal minta rahmat, bukannya overconfident bahawa saya sudah cukup baik, tetapi ganjaran syurga itu hanya dengan izin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina 'alal iman wa tawaffana 'alal iman واحشرنا مع زمرة أهل الإيمان اللهم اجعلنا من أهل الإيمان اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ممن بشرتهم بالروح والريحان والرضا والرضوان يا رب العالمين. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, keyakinan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami Al-Quran yang kami baca ya Allah, sentiasa membasahi lidah kami dan masuk ke dalam hati-hati kami ya Allah. Akhlakkanlah kami dengan akhlak Al-Quran ya Allah. Pakailah kami dengan pakaian Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesabaran yang kuat ya Allah, sebagaimana Kau kurniakan kepada orang-orang yang salih ya Allah. Kami yakin ya Allah, kesabaran inilah kunci kemenangan, sebagaimana yang kami baca pada ayat pada hari ini akhir surah Al-Mu'minun ini ya Allah. Terimalah bacaan kami, terimalah amalan kami ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk terus kami istiqamah dengan Al-Quran kitab-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita, menjadi orang yang diampunkan, diberi rahmat oleh Allah dengan amal yang kita cuba buat yang terbaik. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama tuan-tuan kita beramal lebih banyak lagi, kerana kita tahu amal kita, sumbangan kita itu tidaklah menjanjikan syurga, tetapi kita mohon rahmat Allah, diizinkan dapat ganjaran ke sana nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan ulangan pada pagi esok, terus bertemu surah baru, surah Al-Mu'minun ataupun surah An-Nur pada hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.